hari ni kita akan tengok kepada topik tingkatan 4, log dan log. Log sahaja, bukan log indices tapi log sahaja. Kita akan tengok kepada log, kita akan tengok kepada hukum pendaraban ataupun multiplication law lah. Okay, untuk hukum pendaraban ni kita perlu tahu benda ni. Okay, cikgu dah tulis siap-siap kat sini. Log A XY dia akan sama dengan log AX tambah dengan log AY. Okay, maksud dia X dengan Y kat sini kan dia hasil darab. Okay, kalau macam contohnya kalau X darab dengan Y, kita akan dapat XY. Kan? So, X dengan Y ni sebenarnya dia adalah hasil darab. Kat tengah-tengah ni kalau kita pisahkan dia akan jadi darab. Okay, so darab, okay, setiap satu ni, X dengan Y ni dia akan ambil log. Okay, kita akan buka dia. Dia setiap satu ni akan ambil log. Maknanya kalau log sini log asas A, so dia akan jadi log asas A lah. Nampak tak? Setiap satu ni dia ambil log, tapi kalau darab dia akan jadi tambah. Okay, nampak dia jadi tambah. So maksud dia akan jadi log AX tambah dengan log AY. Okay. Lepas tu contoh, kalau cikgu bagi contoh lain, log A X, Y, Z. Okay, contoh X, Y, Z. X, Y, Z ni kan maksud dia X darab dengan Y darab dengan Z. So kalau kita pisahkan dia ni, maksud dia setiap satu ni akan ambil log. Lepas tu darab ni kan darab. Setiap satu ni kan darab. So darab dia akan jadi tambah lah. Maksud dia akan jadi log AX tambah dengan log AY tambah dengan log AZ. Okay. Asas ni ikut je lah asas asal. Kalau sini asas dia B. So maksud dia kat sini pun B lah. Okay. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Dah. Sekejap. Okay. Yang seterusnya kita akan tengok kepada contoh soalan. Okay, kat sini cikgu ada sediakan contoh soalan untuk kita applykan benda tadi. Okay. Lepas tu, okay, kat sini dia suruh cari nilai. Cari nilai bagi log 2, 4 darab 8. Okay. So, kita guna hukum multiplication tadi ataupun hukum pendaraban untuk log. Kita akan disebabkan 4 dengan 8 ni dia adalah hasil darab. Okay. Kita boleh pisahkan dia. Maknanya setiap satu ni akan ambil log. Darab dia akan jadi tambah. So, dia akan jadi macam ni lah. Log 2, 4. Darab akan jadi tambah. Lepas tu 8 pun akan ambil log. Dia akan jadi log 2, 8. Okay. Soalan ni dia suruh cari nilai. Okay, kita kena nilaikan dia. So, kalau nak nilaikan dia, ada lagi satu hukum yang korang kena tahu. Kalau asas dengan nombor, okay, asas dengan nombor ni, dia sama. 2 dengan 2 dia akan jadi 1. Kalau log AA pun akan jadi sama dengan 1. Kalau log 8 pun dia akan jadi 1. Okay, disebabkan kat sini dia guna asas 2. So, nombor ni, nombor 4 dengan 8 ni, kejap. 4 dengan 8 ni kita kena tukar kepada asas 2 jugalah sebab kita nak jadikan dia 1. Kita nak hilangkan log tu. Okay, kita kena guna macam ni. Ini kita kena cari benda ni. Log 2. So kalau untuk 4 dengan 8 ni korang kena ingat nombor penyempurnaan kuasa 2 lah. Kalau tak ingat korang tak akan nampak benda ni. Macam mana kita nak tukar asas dia. Ini korang kena strong bahagian nombor indeks. Okay. Allah, melekat pula. Okay, lepas tu, kejap Okay, 4 ni kita akan tukar kepada asas 2. 4, kalau kita nak dapatkan 4, nak tukar kepada asas 2, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2, kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 4. So, nampak tak? Kita nak cari benda ni. Kita nak cari 2 ni.
Nak cari 2 ni kita nak samakan dengan asas ni sebab nanti kita nak potong dia akan jadi 1. Okey, tambah yang ni kita tukar juga. Log 2 kalau 8 kita tukar kepada asas 2 dia akan jadi 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3 kalau kita tekan kalkulator kita dapat 8 ataupun 8 samalah 2 kuasa 3. Okey. Lepas tu 2 ni, yang kuasa ni, kuasa kat belakang ni kita bawa dia pergi depan. Kita bawa dia pergi depan, dia akan jadi 2 log 2, 2 tambah dengan yang ni pun kita bawa pergi depan, 3 log 2, 2. Nampak Nombor dengan asas dengan nombor sama, bila sama kita boleh potong dia, dia akan jadi 1. Ni pun samalah, dia akan jadi 1. Maksud dia kat sini, 2, dia akan jadi macam ni. 2 darab dengan 1 tambah dengan 3 darab dengan 1. So 2 darab 1, 2 tambah dengan 3 darab 1, 3. So jawapan dia 5. Macam tu sahaja. Okay. Lepas tu kita tengok yang seterusnya pula. Yang seterusnya next. Kenapa tak nak? Gerak. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay. Selesaikan persamaan yang berikut. Okay, yang ni dia suruh selesaikan. Kalau korang tengok dalam ni dia ada pemboleh ubah. Ada satu pemboleh ubah huruf X. So maksud dia suruh cari nilai X lah kat sini. Okay. Kalau yang case macam ni. Okay. Kalau macam tadi. Kita recap balik yang tadi. Yang tadi kalau log X darab Y, kita boleh pisahkan X dengan Y tu dengan tambah. Dia akan jadi log X tambah dengan log Y. Kan? Log X tambah dengan log Y. Kalau yang ni, kita boleh reverse balik. Kalau macam tadi, kalau darab, okay, kalau darab, kita pisahkan X dengan Y tu dia akan jadi tambah. Tapi kalau kita nak reverse balik, maksud dia kat sini kita nak reverse balik lah. Maksud dia kita nak jadikan satu je log. Kita nak satu je log disebabkan kat sini tambah. Okay, dia tambah. So maksud dia nombor ni yang belakang asas ni kita akan darab dia. Okay, log ni kita akan jadi satu je lah. Kita ambil satu je. Log 3. Lepas tu 5 darab dengan X tolak 6. Sama dengan 1. Macam tu. Okay. Kalau kita buka balik pun, kan ni kan darab. Darab. Lepas tu kita nak pisahkan yang darab ni. Setiap satu ni akan ambil log. Lepas tu dia akan jadi macam ni lah. Okay. Okay, lepas tu. Okay, ni cakap pada balik. Okay, lepas tu. Kita nak hilangkan log kat sini. Log ni kita nak hilangkan dia. Kita boleh guna jalan pintas. 3 ni, okay, 3 yang dekat bawah ni, asas ni kita boleh naikkan ke sebelah sana, okay, ke rumah sebelah. Dia akan jadi 3 kuasa 1. Okay, dia ada penerangan dia kenapa jadi 3 kuasa 1. Nanti cikgu terangkan. Yang ni kita salin balik. Yang tinggal 5 X tolak 6. Okay, yang ni cikgu terangkan macam mana dia jadi 3 kuasa 1 ni. 3 kuasa 1 ni sebenarnya dia macam ni. Cikgu ambil contoh je. Log 3X sama dengan log sama dengan berapa sama dengan 1 lah contoh. Okay, log 3X sama dengan 1. Okay, lepas tu dia sebenarnya macam ni. Kalau kita nak hilangkan log, dia kena ada benda sama. So 1 ni kita jadikan dia dalam bentuk log. Kan tadi kan cikgu dah bagi tahu. Kalau kita ada log, asas dan juga nombor sama, okay, asas dan juga nombor sama, dia akan jadi sama dengan 1. So yang ni kita reverse lah balik, kita tukar dia dalam bentuk log. Maknanya 1
kita jadikan dia log, kita reverse balik lah. Disebabkan yang ni, soalan ni dia guna asas 3. So kita ambil log asas 3 jugalah. Maknanya 1 ni dia akan jadi log 3, 3. Kan log 3, 3 ni kan sama dengan 1. Okay, lepas tu log asas 3x. So disebabkan ada sama depan dengan belakang, so kita boleh potong je lah. So dia akan tinggal x sama dengan 3. Tapi kalau shortcut dia macam ni lah. Kita terus naikkan je. 3 naik ke atas, dia akan jadi 3 kuasa 1. Okay. Kejap betul lah. Oh, sepatutnya cikgu tunjuk contoh lain. Ni contoh contoh. Cikgu tunjuk contoh lain. Cikgu tunjuk contoh kat sini, cikgu tukar dia jadi nombor 2. Contoh kalau kat sini ada 2. 2. Okey, 2 ni kan 2 kan dia kita nak cari 1 dalam 2 ni sebab kita nak wujudkan log. Okay, kita nak wujudkan log, kita kena cari 1. So daripada 2 ni kita nak cari 1, maksud dia dah akan jadi macam ni. 2 darab dengan 1. Kan 2 darab 1 ni kan kalau kita nak dapatkan 2. Kan kalau 2 darab 1 kita akan dapat 2. Okay, 2 darab 1 kita akan dapat 2. So kita berjaya mewujudkan 1 kat sini. Okay, bila ada 1 kat sini, maksud dia kita boleh wujudkan log ni lah. Okay, maksud dia kat sini, cikgu akan tukar dia jadi 2 darab 1. Okay, lepas tu, 1 ni, cikgu akan tukar kepada log. Maksud dia akan jadi log 3 lah. Sebab cikgu nak asas 3, cikgu nak samakan dengan yang belah depan. Okay, lepas tu, dia akan jadi log 3x. Lepas tu, 2 kat depan ni, kita akan naikkan ke atas. Naikkan ke atas, dia akan jadi log 3 kuasa 2. Lepas tu kat depan ni kita salin balik je sebab kita tak ada buat apa. Lepas tu log 3 sama. So yang tinggalnya x sama dengan 3 kuasa 2. Macam tu. Okay, yang ni menerangkan kenapa dia punya shortcut jadi macam ni. Kenapa 3 kalau kita pindah pergi sebelah, dia akan jadi 3 kuasa 1. Sebab benda ni lah. Okay, sebab benda ni. Okay, lepas tu yang ni kita pemudahkan je lah macam biasa. Ni kalau kita ada bracket, kita kena kembangkan dia. Dia akan jadi 5x tolak dengan 30 sama dengan 3. Lepas tu 5x, 30 ni kita kena pindah bawa pergi belakang. Dia akan jadi 3 tambah 30. So yang ni cikgu tak akan terangkan banyak sangat sebab ni basic math je. 5x sama dengan 33, so x sama dengan 33 per dengan 5. Okay. Yang pentingnya kat sini korang kena faham basic ni. Okay, macam mana korang nak reverse dia balik. Kalau korang tak boleh nak reverse tu, nanti kalau datang soalan kebat, kalau korang dapat soalan kebat jadi susah sikit lah. So korang kena biasakan diri dengan benda-benda ni. Macam mana nak biasakan diri, kena banyak latihan lah. Dia tak ada cara lain dah. Korang kena banyak latihan je. Okay. Next. Tak nak ke? Okay. Seterusnya, diberi log 2, 3 sama dengan P. Okay, yang ni cikgu highlight nak bagi nampak dia. Kita highlight dia. Log 2, 3 sama dengan P, lepas tu log 3, 5 sama dengan Q. Lepas tu ungkapkan log 3, 50 dalam sebutan P dan Q. Okay, sekarang ni kita kena huraikan benda ni. Log 3, log asas 3, 50. Kita kena huraikan dia untuk kita ungkapkan dia dalam sebutan P dan Q. So maksud dia kat sini, kalau kita nak ungkapkan dalam sebutan P dengan Q, kalau P kan? Kalau nak ungkapkan dalam sebutan P, kita kena cari ni lah. Kita kena cari log 2, 3. Dalam 50 ni kita kena cari log 2, 3. Oh, cikgu rasa soalan ni salah. Soalan ni dia sepatutnya log 2, 3. Yang ni log 2, 3. Okay. Lepas tu
Kalau Q pula, kita nak ungkapkan dalam Q, kita kena cari log 35. Kita kena cari dalam ni lah, dalam 50 ni. Okay, kita kena cari dalam 50 ni. So sekarang ni, kalau kita tengok dia punya asas, okay, dia punya asas, ketiga-tiga ni asas dia semua dah sama. Sini asas 3, sini asas 3, sini pun asas 3. Mana? Sini pun asas 3. So dia tak ada masalah sangat dekat asas ni. Okay, dekat asas ni dah tak ada masalah. Yang menjadikan masalah sekarang ni kita fokuskan dekat 50 ni je lah. Dekat 50 ni kita kena cari 3 dengan 5. Sebab kita nak ungkapkan dalam sebutan P dan Q ni. Kita kena cari 3 dengan 5. So maksud dia kita kena huraikan 50 tu, kita kena cari hasil darab daripada 3 dengan 5 ni untuk menghasilkan 50. Okay, cikgu letak kat luar dulu. Contoh cikgu try 3 darab dengan 5. Kejap cikgu rasa soalan ni salah ni. Dia bukan. Cikgu rasa soalan ni soalan ni salah. Dia bukan log 32. Dia sepatutnya log 3. Okay, sini log 3. Sini 2. Okay. Sini 2. Okay, ada mistake sikit kat sini. Sini sepatutnya 2. Macam mana nak padam? Cikgu tukar. Kita tukar soalan kejap Sini dia bukan, okay, kita padam terus je lah. Okay. Sini dia sepatutnya log 3, 2. Okay, log 3, 2. Dia bukan log. Okay, tukar soalan. Okay, lepas tu, kita nak cari 50 menggunakan 2 dengan 5. Menggunakan 2 dengan 5 ni kita nak cari 50. Okay. Kita kena cari hasil darab 2 dengan 5 ni untuk menghasilkan 50. So contoh, cikgu guna 2 darab 5 dulu. 2 darab 5. Kalau 2 darab 5 kita dapat 10. Kan? Kita dapat 10. So daripada situ, cikgu nak dapatkan 50 ni. Darab 4, 10. So kalau cikgu darab dengan 5 lagi sekali, kita akan dapatlah 50 kan? So maksud dia, kita nak dapatkan 50 ni, dia adalah hasil darab daripada 2 darab 5 darab dengan 5. Okay, so kita akan dapatlah 50. Nampak tak? Kita huraikan dia. Kita buka 50 tu, kita cari 2 dengan 5 ni. Sebab kalau kita tak ada 2 dengan 5 ni, kita tak boleh nak ungkapkan dalam P dengan Q. Okay, so kat sini, kita akan buat macam ni. Log 3, 50 ni, kita tukar dia jadi 2 darab 5 darab dengan 5. Okay, 2 darab 5 darab dengan 5. Lepas tu, disebabkan sini darab, okay, darab, kita akan pisahkan 3 ni. Setiap satu ni akan ambil log. Setiap satu ni akan ambil log. Lepas tu darab tu akan jadi tambah. So dia akan jadi log 3, 2 tambah dengan log 3, 5 tambah dengan log 3, 5. So, log 32. Log 32 tadi kan kita akan dapat P. So, log 32 ni kita akan gantilah. Gantikan dia dengan P tambah dengan log 35. Log 35 kan sama dengan Q. So, log 35 kita akan tukar dia jadi Q. Sebab log 35 sama dengan Q. So, kita tukar dengan Q tambah dengan log 35. Log 35 sama dengan Q. So, kita ganti dengan Q. Lepas tu kita pemudahkan dia. Dia akan jadi P tambah dengan 2Q. Gitu sahaja. Okay. Dan sebenarnya log ni senang je sebenarnya. Kalau korang betul-betul faham dia punya law dia. Okay. Korang kena mahirkan diri korang dengan law. Okay. So setakat tu sahajalah untuk video cikgu hari ni.
Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh tanya dekat comment sections ataupun korang boleh masuk dalam grup Telegram cikgu. Nanti cikgu akan letak link. So, sampai di sini sahajalah untuk video hari ini. Okay. Bye.